Apa khabar semua? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya, Cikgu Pak Mala. Baik, pada kali ini apakah yang kita akan pelajari dalam subjek matematik? Jom bersama-sama kita saksikan. Baiklah murid-murid, pada kali ini cikgu akan fokuskan kepada standard kandungan iaitu pecahan, standard pembelajaran, menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Jadi di akhir video nanti cikgu harap murid-murid dapat menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan juga sebaliknya. Jadi jom kita lihat apakah isi kandungan yang cikgu akan bentangkan pada kali ini. Okey, sebelum itu apa itu pecahan tak wajar? Ya, pecahan tak wajar ini adalah pecahan yang pengangka atas lebih besar daripada ataupun sama dengan penyebut bawah. Lebih besar ataupun sama. Contohnya macam ni. Yang di atas tu kita kata pengangka, yang di bawahnya penyebut. Iaitu nombor yang di atas iaitu 3 kan, lebih besar daripada nombor yang bawah itu 2. Jadi pengangka 3, penyebut 2. Jadi kita sebut itu pecahan tidak wajar ataupun pecahan tak wajar ataupun sama. 3/3 juga dikatakan pecahan tidak wajar ataupun pecahan tak wajar. Okey, jadi 3/3 biasanya kita akan dapat bersamaan dengan 1 nilainya. Jadi 3/2 macam mana kita nak buat? Okey, so tadi kita lihat contohnya cikgu ada gambar joki. Minta maaf cikgu kecilkan gambar cikgu sikit supaya murid-murid nampak. Okey, so cikgu ada contohnya sekeping cardboard ni. Cikgu bahagikan kepada 4 bahagian sama besar. Jadi satu bahagian tu dia dapat 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Dan satu keping lagi pun sama, cikgu bahagi 4. Jadi kita ambilkan, contohnya kita ambil ke semua tu 4 bahagian tu, jadi 4/4. Okey, ataupun persamaan dengan 1 lah, kita ambil semua 4/4 dan satu lagi kita ambil 1 saja iaitu 1/4. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua ini, itu kita bilang 1, tak nampak ni, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah kita akan dapat 5/4. Maka dia jadi pecahan tak wajar sebab atas lebih besar daripada bawah, pengangka lebih besar daripada penyebut. Itu pecahan tak wajar. Okey, macam mana kita buat? Okey, contohnya tadi inilah 4/4 tambah 1/4 dia jadi 5/4. Ini adik-adik akan belajar dalam topik tambah pecahan yang mana penyebutnya sama. Okey, jadi macam mana bila kita tukarkan? Okey, yang ni nilainya sama dengan 1. 1 iaitu 4/4 ni sama dengan 1. Jadi tambah lagi 1/4 dia akan jadi apa? Ya, 1/4. Jadi ini 1, ini 1/4. Jadi 1/4. Macam mana nak tukar tu? Okey, so kita lihat yang seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat bagaimanakah caranya menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Contoh di sini cikgu beri satu contoh iaitu 5/4. Iaitu 5 lebih besar daripada 4. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Jadi per tu maksudnya bahagi di sini. Jadi 5/4 maksudnya dah 5 bahagi 4. Okey, jadi kita buatlah bahagi dalam bentuk lazim seperti biasa. Okey, di bahagian dalam ni nombor berapa? Ya, nombor 5 dan pembahaginya adalah 4. Okey, jadi 4 darab 1, jawapannya 4. Kemudian bila kita tolak, bakinya kita dapat 1 ya, bakinya 1. Jadi jawapan yang di atas ni adalah hasil bahagi tadi. Jawapan tu hasil bahagi menjadi nombor bulat, dan baki di bawah ni 1 ni menjadi pengangka, dan pembahagi 4 tadi ni menjadi penyebut. Maka dalam nombor bercampurnya dia akan dalam nombor bercampurnya dia akan jadi 1/4. Okey, itu 5/4. Jadi 5/4 bila kita tukarkan dia jadi 1/4. Okey, cuba kita lihat seterusnya iaitu 6/4.
Okey, 6/4. Okey, jadi kita buat jawab dalam bentuk bahagi, iaitu kita letak 6, sini 4. Okey, 4 darab 1, 4. Bila kita tolak, kita dapat 2. Jadi kita akan dapat jawapan 1/2/4. Jadi di sini 1/2/4, kalau murid-murid lihat, 2 dan 4 itu kedua-duanya dah nombor genap. Jadi kita boleh permudahkan lagi, iaitu 2 kita bahagikan dengan 2. Okey, bahagi 2, dan 4 pun kita bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapan akhirnya 1/2. Okey, jadi kita dah tukarkan pecahan tidak wajar 6/4 kepada nombor bercampur, iaitu 1/2. Okey, cuba kita lihat contoh lain. 9/5, maksudnya bila kita bahagikan, jadi kita bahagikan 9 bahagi 5. Jadi 5 darab 1, 5. Bila kita tolak, bakinya dapat 4. Jadi kita dapat jawapan 1/4/5. Di sini boleh dipermudahkan lagi tak? Tak boleh dah. Jadi jawapan akhirnya 1/4/5. Okey, kita tengok contoh lagi lain. Okey, contohnya 18/7. Okey, macam mana? Okey, kita letak 18 sini dan 7. Okey, CP 7, 7 darab 1, 7, 7 darab 2, 14. Jadi kita boleh gunakan 2, kita dapat 14. Jadi bila kita tolak, kita dapat kita dapat 4. Jadi kita akan dapat jawapan 2/4/7. Okey, jadi kita dah tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Okey, dan satu lagi, kalau kita lihat, kita dapat pecahan tak wajar 7/7. Kita tak perlu bahagi lagi. Ternyatalah 7/7 ni nilainya sama dengan 1. Okey, sebarang nombor pengangka dan penyebutnya apabila sama, tak kira apa nombor, jawapannya adalah 1. Baiklah, seterusnya kita lihat apa itu nombor bercampur. Nombor bercampur ialah campuran nombor bulat dan pecahan wajar tanpa menggunakan tanda operasi tambah. Dia tak ada tanda tambah apa, dia contohnya macam ini. Okey, boleh nampak tak? Kita nampak cikgu ubahkan gambar cikgu tepi sikit. Okey, contohnya macam ni. Ini nombor bercampur. Di sini nombor bulat. Dia tak ada simbol apa-apa sini, tambah ke tolak ke, tak ada tidur tambah. Atas ni pengangka dan bawah ini adalah penyebut. Contohnya nombor macam ni, 1/4. Jadi 1/4 ni macam mana caranya kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar? Kenapa kita nak tukar? Okey, dan nanti bila adik jumpa dalam satu situasi tambah ataupun tolak pecahan, dalam satu situasi adik-adik, murid-murid kena tukarkan nombor bercampur tadi kepada pecahan tak wajar supaya kita boleh menolak dengan lebih pantas ataupun lebih mudah. Okey, jadi inilah kenapa kita kena belajar macam mana nak menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, contohnya 1/4. Cara menukarnya, okey, kita kena ikut arah jam, pusingan jam, iaitu bermula daripada penyebut bawah 4. 4 ni dengan 1 ni kita kena darabkan. Dan hasil darab kita kena tambahkan dengan pengangka. Hasil darab kita tambahkan pengangka, dan penyebutnya 4 ini tidak berubah, iaitu 4 darab 1 kan dapat 4. Okey, dalam macam ni kalau operasi bergabung darab dan tambah ni adik-adik tahu kan, kita kena darab dahulu, dan hasil darab jawapan tu hasil darab kita tambahkan dengan 1. Jadi 4 darab 1, 4 tambah 1 jadi 5. Okey, jadi maka 5/4. Jadi 4 ini tidak berubah adik-adik. Murid-murid, 4 ni tak berubah. 4 penyebut 4 tetap 4. Cuma pengangka saja berubah, iaitu dah tak ada dah nombor bulat 1 ni, dah tak ada. Dia jadi pecahan tak wajar. Jadi operasinya macam ni, pusingan ikut arah jam, iaitu ingat rumusnya darab, lepas tu hasil darab tadi kita tambahkan dengan pengangka. Okey, cuba kita lihat contoh. Contohnya 2/3/5. Okey, kemudian mula-mula kita darab dulu. Hasil darabnya berapa? 2 darab 5 kita dapat 10. Dan kemudian 10 tadi
kita tambahkan dengan 3, maka kita dapat apa? Ya, 13. Jadi nombor tadi tak berubah. Nombor tadi tak berubah, maka kita akan dapat 13 per 5. 5 tetap 5. Penyebutnya tak berubah, 5. Okey, pengangkanya 13. 5 darab 2, 10 tambah 3, 13. Okey, cuba kita lihat contoh yang lain. Okey, 6, 3, 5 per 6. Okey, so mula-mula kita darab. Nampak itu? Nampak 6 darab 3 kita dapat 18. Okey, 18 kita tambahkan dengan 5. Berapa? Ya, 23. Jadi kita akan dapat jawapan, ya, 23 per 6. Adakah boleh dipermudahkan? Tak boleh. 23 adalah nombor perdana. Jadi 23 per 6. Tapi ini pecahan tak wajar. Tak apa. Selalunya pecahan tak wajar ni jarang kita permudahkan. Okey, so seterusnya, okey, baru keluar tambah tu. Seterusnya 2, 5 per 7. Okey, bila kita darab, 7 darab 2. Ya, 14. Dan 14 tambahkan dengan 5. Dapat? Ya, kita dapat 19. Jadi jawapannya 19 per 7. Okey, so jadi sekian saja untuk kali ini, iaitu menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi semoga murid-murid faham apa yang telah cikgu terangkan. Jika tak faham boleh ulang tengok semula, tak ada masalah. Adik-adik boleh ulang tengok dan jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa seperti biasa. Jadi jangan lupa seperti biasa like dan subscribe channel Cikgu Pak Malau. Kalau adik-adik boleh share video ni pada rakan-rakan adik-adik, lagi baik. Kerana ilmu itu untuk dikongsi, bukan disimpan di dalam peti besi. So jadi berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.